Hey, welcome back to another episode of Outside It. Your go-to source for honest conversations about relationships and marriage. So if you are ready, let's go. Hi guys, welcome to another episode. Welcome back. Kita sangat berbangga hari ni, sangat bergembira hari ni pasal kita ada tetamu yang terundang sekali. Wow, Melayu today, very good. Very good in Melayu. Alhamdulillah. So sebelum kita introduce kita punya tetamu pada hari ini, this episode is brought to you by Jamia Singapore. Jamia Singapore will be organising the biggest Singapore Muslim Fest this coming 1st to 3rd of March. Yes, at Singapore Expo Hall 6. Betul. And they will have a lot of things, some of which includes all the artifacts. In total, there will be 21 artifacts. Wow, 21. Yeah, and 16 of the 21 will be new artifacts that wasn't shown last year. Yes, correct. Yes, so you have a chance to see that. And also there will be something for your kids. There will be an animation, screenings. Like a movie. Yes, kan? yes. Short movies. It's very fun and very educational. And also, apa lagi ada? For the first time ever in Singapore. Virtual reality. Yes, this VR will transport you back 1,400 years ago to the life of our Prophet Nabi Muhammad SAW. Yes. And then you can actually relive his life, relive the moments back then. So this will be, there will also be plenty of food and drinks available for you guys. So korang takkan lapar, takkan haus lah, boleh beli macam-macam kat sana. Betul. So you guys head on to Singapore Muslim Festival on 1st to 3rd March at Singapore Expo Hall 6. Yes, head on over to their Instagram at Jamia SG to find out more updates and also to book your slots for the movie screenings. Betul. Right, and with that, we are ready to introduce our guest for today. Kita ada bersama kami pada malam ini Ustaz Maaz Saleh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. So kita dengan Ustaz Maaz, kita tak pernah jumpa lah kan Ustaz, except for that one event. Event tu kan. Itu pun sekejap aja kan. Sekejap. But before that we were interacting through TikTok. Betul. Kita pernah ada segmen-segmen tanya untuk Kadi kan. Oh yes, TikTok TikTok live. Betul. Yang cuma kita dah terlalu busy, kita tertunda lah dia punya. InsyaAllah kita akan ada lagi kalau kita schedule lah better, InsyaAllah. But Alhamdulillah we have him. Yes, in person. Saya juga syukur, terima kasih kerana sudi mengundang. Ada episod lah. Saya sama-sama kita manfaatkan orang. Dapat dengar suara Ustaz live daripada ni. Sedap suaranya. InsyaAllah. Tak ada ni buat-buat je. A lot of our listeners also suka cara Ustaz bercanda. Cakap very kelakar lah Ustaz ni. Even dalam TikTok live kan banyak komen-komen kan. Dia suka Ustaz. So one thing we have Ustaz with us today also is because we want to share more knowledge with all of our listeners, insyaAllah lah. InsyaAllah. Betul. So of course, with the Jamia event, with the Muslim Fest coming up, it's very apt that Ustaz has agreed to come on to our show today to share more about our Prophet and also how us as Muslim couples and Muslim men and women in Singapore right here, right now in this day and age, can also follow the sunnahs of our Nabi. Betul. And also at the same time be able to improve our relationships, not just with husband and wife, but insyaAllah also with our friends and family lah. Yeah, I'm personally interested to learn about kita punya Nabi punya relationship with isteri dia macam mana and things like that. So very excited for this episode. Yes. So korang semua stay tuned. Wear your seatbelt je kita. Okay, so apakah soal maybe before that kita why not kita get to know Ustaz a little bit more first. Maybe Ustaz can introduce Ustaz punya diri sendiri dulu. Hai, Assalamualaikum. gitu. Hai, Assalamualaikum semua pendengar. Insiders Insiders, Assalamualaikum Insiders. Nama saya Muhammad Maaz bin Salim. Okay, saya sekarang bertugas di ROMM lah, tempat orang-orang kahwin. Dan dah menjadi naib kadi sejak 2014 dan sampai sekarang lah. Masya-Allah. 2024. Dah 10 years 10 years. Dah berapa banyak pasangan Ustaz dah nikahkan? Ustaz saya tak berapa kira sangat lah. Dah beratus lah. Dah penat nak kira. First kira juga tu. Biasa dah masuk 1,000 lah. 1,000 lebih katnya. Masya-Allah. So kalau kita punya pendengar nak kahwin, dong boleh masih book Ustaz tak? Sekarang Sekarang tak boleh. Sekarang dah minta maaf lah. Saya terpaksa lah kena memilih mana yang lebih dekat saudara. Kalau saudara mara insya-Allah boleh. Kalau member betul-betul kenal baru boleh. Sebab dah tak boleh lagi
secara terbuka lah kita mengambil orang-orang nikah ni. Pasal Ustaz sekarang is bukan naib kadi lagi kan, dah jadi kadi kan. Alhamdulillah. Ada. Biasa saja. Saya Maaz juga sama. But fun fact, one of our insiders, nama dia Zul. Yes. Yeah, Zul. Ustaz actually nikahkan dia. Bukan nikahkan dia. bukan. Interview. Oh, interview. Interview. Oh, interview. Yeah. Dia because Ustaz conduct interview for the couples now betul. kan. Ya, Most of the betul. couples. So kalau macam couple-couple yang dah selesai face to face dengan naib kadi yang mereka nak engage Untuk nikah. yang dah nikah, dan the last step adalah untuk bertemu kadi lah ataupun CFO ataupun deputy registrar kena dapatkan approval untuk marriage application mereka. So that's the last stage before diorang boleh kahwin. So korang akan jumpa Ustaz Maaz. InsyaAllah. ada lagi 2-3. Kalau macam ni, diorang boleh request tak nak temu Berduga. temu duga dengan Ustaz Maaz tak? Boleh request. Minta maaf tak boleh lah. Tak boleh request. Macam kita pergi poliklinik kan, mana boleh mana boleh minta saya nak doktor tu, boleh tak boleh. Kalau nak private kan. Kalau dapat rezeki. Macam Zul kita kan. So sebelum kita delve into dia punya topik untuk hari ni, I nak tanya sikit, Ustaz ada cerita-cerita kelakar ke apa tak bila time Ustaz buat interview dengan kita punya couple-couples ni? Nak share-share sikit lah. Share-share sikit. Cerita kelakar dia kurang lah, tak banyak sangat. Banyak cerita, banyak yang cerita menyakitkan hati juga. Oh, sakit hati. Bukanlah, pasal dia mencabar lah. Ramai-ramai banyak macam-macam karenah dan ragam kan orang nak kahwin. Sebab orang nak kahwin kan, kalau boleh nak juga kan. Kalau dah ada set date, itu juga mereka nak. Tapi kalau ada macam beberapa cabaran-cabaran, let's say dia punya application dia kurang lengkap, so itu yang menguji kesabaran kita lah. Faham. Dia tak ada banyak kelakar. Yang kelakar banyak yang nikah-nikah kat luar lah. Faham. Sweet memories. Kalau nak tahu lebih, follow lah Ustaz di Instagram dia. Betul. Ustaz pun Ustaz apa nama? The content kadi. Content kadi lah. Ustaz Kat- very active on TikTok. Kat TikTok ada, kat Instagram ada. Alhamdulillah. So, Selagi nyawa masih ada Jauh. Nampak. Dah masuk topik kerohanian. macam kita punya topik hari ni is to learn more about our Nabi itself, right? So I nak tanya, apakah perkara yang paling Ustaz nampak di Singapura ni kepada couple-couple yang ada, yang kalau boleh Ustaz nak tepuk dahi lelaki dia ke? Macam nak cakap, kenapa yang Ustaz selalu nampak yang tak sesuai dalam sebagai seorang Muslim yang telah berkahwin ni? Ada tak isu-isu yang Ustaz nampak depan mata dalam society? The way before mereka kahwin lagi kira dah boleh nampak yang ni akan ada problem kan, atau ada cabaran kan. Actually memang few kita boleh nampak. Kita boleh cakap dan kita boleh tanya, sebab kita tak boleh nak halang, sebab orang nak nikah kan, nak proceed dengan orang punya keinginan. Dan bila kita tanya berapa lama dah kenal, kadang lama juga, 5 tahun 6 tahun, tapi the way kita boleh nampak bagaimana mereka kadang-kadang belum bersedia, disebabkan kita tengok gaji juga. Kita tengok ada kerja macam mana kan, dah pergi kursus rumah tangga ke belum. So dalam perkara-perkara ini merisaukan lah. Merisaukan. So kita tak halang, sebab kita tak boleh nak menghalang orang punya tujuan. Cuma kita just throw questions lah. Okay, nanti anda akan macam gini kan. Dia akan ada ujian macam ni. Contohnya sekarang memang dalam period suka, sama-sama suka, tapi bila the reality the reality sets into finance is very important lah. Betul. Okay. Nak cakap pasal finance ni kan, kalau kita nak ada sebahagian fikiran-fikiran kita punya yang kita nampak lah is that lelaki suka beli lelaki beli beras. I nak tanya ni, lelaki beli beras tapi dia pakai tu word untuk melaksanakan dia punya standing as a husband in the house. Apakah pandangan Ustaz pasal tu? Kalau biasanya kita dengar orang kata apa tu, ni beras kita yang belilah. Beras kita yang beli. Nanti dia punya wife jawab balik, I yang masak. Beli tapi I yang masak. So dia tak akan habis. Itu sampah I yang buang, tapi I yang ikat tu sampah. Gila kan? Dah berkira gitu kan? Dah berkira. So once kalau kita dengar that statement, dah start dulu kan, ini beras I yang beli, maknanya something unhealthy lah berlaku. Maknanya dah start mengira antara satu sama lain.
So I think dalam perkahwinan ni memang susah nak quantify siapa yang contribute more. Dia tak boleh cakap husband as husband, kadang-kadang kita rasa kita contribute more lah, because kita yang bawa duit kan, kita cari nafkah. Lepas tu perempuan kadang-kadang wife pun terfikir kita lah yang contribute more. Jadi masing-masing ada fikiran yang dia contribute more. So once kalau kita ada fikiran macam tu, it's very unhealthy lah. So let put this way, masing-masing ada contribution dan masing-masing contribution is besar, cuma kita tak tahu berapa persen. Just give your best 100% lah. Just give your best. Betul. Tak kena mengira ya. Pasal kalau the moment kita mengira ni dengan kita punya pasangan diri sendiri kot, takkan kita nak mengira. Kalau dengan members, kau punya 5% jangan lupa bayar balik. Itu members kan. Tapi kalau dengan isteri sendiri, kita untuk personally lah, for me, I kalau nak mengira tu, I akan rasa bersalah. Pasal like dia punya sacrifice yang isteri I buat untuk I, kita tak tahu belakang takbir macam mana. Kalau kita kat luar kerja, isteri kat rumah buat benda, kita tak akan tahu. Lagi selain kalau kita menanya lah, you buat apa hari ni? Mungkin dia kata dia kemas rumah, dia kemas gini. So kita for me, I will think back, dia buat macam gini, penat tu. I boleh tak balas balik dia punya jasa macam gitulah. So in a way, macam Ustaz kata, to quantify is not going to be easy. You can never quantify effort lah kan. Betul. Yeah. So with that, I nak tanya sikit pasal kita punya Nabi juga. In terms of kita punya cara dia, sifat-sifat Nabi kita, yang dia selalu dia cuci, dia yang masak, dia yang layan tetamu, dia macam ni semua. Pasal I have this thought yang daripada dululah, kalau Nabi kita boleh buat macam ni, kenapa kita sebagai seorang suami di Singapura ni tak boleh buat macam gitu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. So nak berkata tentang orang-orang yang sebaik-baik makhluk lah, semulia-mulia makhluk. Of course Nabi kita orang yang ada example dalam every lapangan. So every angle dia lah contoh terbaik. So not dalam rumah tangga sahaja, not in family, tapi bahkan dalam any aspect lah. When we talk about business ke, talk about communication, social, semua benda ada dalam Nabi. Sebab tu Allah suruh pandang Nabi lah. So dalam kita nak fokuskan, narrow down ke rumah tangga, Nabi pun dah kata sebaik-baik kamu adalah mereka yang terbaik untuk ahli keluarga kamu, dan aku adalah manusia, orang yang terbaik di kalangan kamu. So among you, I am the best. So you should follow me. So Nabi dah cakap macam tu. Maknanya you should follow me in terms of whatever dalam rumah tangga yang aku manage dan uruskan, dan aku adalah contoh yang terbaik. Idolanya. Pasal there's this saying, macam kalau kita tengok pada zaman sekarang ni, selalunya the some saying is, aku lelaki, aku kena kerja rumah semua aku tak payah buat, isteri aku kena buat. Tapi dalam zaman sekarang, di sekarang ni lah, zaman sekarang ni is laki isteri suami dan isteri dua-dua bekerja. Most of the household semua bekerja. So nak kata salah ke kalau kita seorang suami tu untuk membuat kerja rumah untuk membantu isteri? Pasal kalau dalam pandangan saya dulu, kalau nak cakap Nabi berjuang juga, dia pun bertugas juga in a way kan. So tapi dalam apa yang saya baca is Nabi pun tolong buat kerja rumah. Betul tak gitu? Betul. Sebab kadang-kadang kita terperangkap dengan this idea yang di mana dia adalah hanya culture ataupun cultural setting, satu-satu tempat ataupun satu-satu masa, kemudian diguna pakai oleh kebanyakan tempat. So for example, memang daripada dulu in conventional way adalah orang lelaki kan hunting. So orang men hunting, they bring the animal, jadi perempuan masak. So that idea memang dah widely expanded sampai kat mana-mana community pun, dan mereka anggap itu ada sandaran daripada agama. So in practice Nabi tidak menunjukkan macam tu. Sebab dalam Al-Quran pun, before zaman Nabi Muhammad SAW pun, anak-anak Nabi Shu'aib pun bekerja, perempuan. So mereka ada orang tua dan mereka perlu ambil air dekat perigi kan. So diorang keluar bekerja. So there is a need. Dia tak semestinya wanita tu hanya terkongkong dalam rumah. Same goes to beberapa sahabat-sahabat Nabi yang wanita lah, yang mereka pun keluar bekerja, keluar berjuang, tapi dari sudut lain lah. Maknanya mereka merawat orang-orang yang berjuang fisabilillah, lepas tu bawa makanan kan, so logistik dan sebagainya. So mereka keluar, dan Nabi juga dia set a good example. Dia bukannya seorang yang authoritative di dalam rumah, sebab
kata Aisyah selaku isterinya bila ditanya macam Nabi kat rumah. So Aisyah jawab lah, dia seorang yang bekerja di rumah. Dia bekerja tau. So dalam perkataan tu, Nabi ni pekerjaannya kat rumah adalah untuk ahli keluarga dia. Pekerjaan. So kita punya mindset ni kadang-kadang kita kerja kat luar. Nah, suami ni bila dah balik rumah, dia punya mode kerja dia off. Padahal kerja dia sambung. Kerja rumah suami lah kan. Kerja rumah. Kerja rumah. Kerja sebagai seorang suami. Pastikan rumah ni terurus. Dan sebagainya. So Nabi do anything yang boleh menyemarakkan rumah tangganya dan rumah dia lah. So that's why bila dia punya free time tu, baginda punya free time ni salah satu aktivitinya adalah dia jahit bajunya, pakaian yang terkoyak, sandalnya yang terkoyak. Oh, dia jahit. Macam yang tu pun boleh lah cermata sendiri. Maaf, cermata rosak. Cermata masalah. Sendiri DIY. Nabi SAW dia menjahit. I mean boleh nampak lah. Pasal nak cakap bekerja rumah, dia nama dia kerja rumah kan. So kerja rumah tu is not exclusive to the wife. Ya, correct Kan. So, tapi macam Ustaz cakap tadi is macam it's culturally ingrained in us that lelaki Kerja kat luar, perempuan macam gini. Tapi actually dalam Islam tu and apa yang Nabi kita buat is not that. Actually is almost the opposite. Macam Ustaz cakap dia kat luar berjuang, bekerja dekat sampai rumah pun bekerja untuk keluarga. Itu. I think that sentence kerja untuk keluarga. Tak nak ke kita kerja untuk keluarga? Masya-Allah. Kan? Betul. Lagipun I mean I have seen some comments pun pernah berkata lah yang ni semua untuk lelaki. Kenapa lelaki kena berubah? Kenapa perempuan tak boleh berubah? Kenapa? Kenapa perempuan tak boleh Kenapa? So kalau I nak jawab tu is like, nak cakap perempuan kena berubah ke apa? Kalau perempuan dah dalam zaman sekarang, wanita pun sekarang tengah bekerja. Dia dia buat kerja rumah juga. Tapi the thing is kan, you cakap sekarang perempuan also bekerja. Tapi tadi Ustaz cakap zaman Nabi pun ramai wanita yang bekerja juga. So macam kalau nak pakai excuse tu macam dah kan? Tak relevan lah. Dah tak valid lah. Dah tak valid lah. Mungkin daripada dulu wanita ataupun orang rumah kerja kan, bekerja kat luar. Cuma dia punya mindset lelaki buat kerja rumah tu orang susah nak terima. Dia macam rasa downgraded. Sebab lelaki kerja ni is hunting. Perempuan kerja dia kat dapur. Terus itu yang menyebabkan susah kita nak challenge that mindset. Mindset dia yang dah bertahun-tahun lah macam gini kan. Tapi nak cakap kita kena hashtag kan, break the cycle kan. Break the cycle. So kita pun I feel that personally also I feel the statement of kenapa lelaki aja yang kena berubah untuk menjadi macam ini. Tapi kalau dalam apa yang diceritakan oleh Ustaz pun, kalau Nabi kita sendiri bekerja di luar, bekerja di rumah. Adakah bezanya sekarang? The bezanya is kita dah berubah untuk menjadi kerja di luar aja. Kerja rumah tak buat. So patutnya siapa yang kena berubah sekarang? Lelaki ke wanita kan? Pasal wanita dah so far all the examples that I know that I see is diorang bekerja kat rumah, diorang siapkan makan, diorang jaga anak, bersihkan rumah, macam-macam. So macam tak fair lah untuk pandangan I. Memang macam tak fair. I rasa lah itu sekadar Melayu punya culture. Yang dibesarkan macam gitu. Sebab mak bapak kita buat macam itu, jadi kita ikutlah. Kan? So bila cakap kerja ni kan, dia kerja kat luar lain, kerja kat dalam rumah lain. Because kat luar as a professional, kita dibayar kan. So kita dibayar, kita rasa aku kerja ni because I'm paid, dapat gaji, aku ada boss, then aku try to be professional, aku ada career aspiration dan sebagainya. Tapi bila kat rumah, malas. Bekerja kat rumah ni bukan maksudnya kerja rumah aja, bukan household chores. Kalau let's say rumah tu ada pembantu rumah, okay, mungkin household chores dia dah diringankan. Tak semestinya dia goyang kaki. Maknanya pekerjaan aku adalah untuk pastikan orang-orang kat rumah ni happy, dia punya needs met. Aku akan pastikan dia bahagia. Kalau dia ada isteri, okay, aku akan kerja untuk isteri aku. Maknanya aku akan make effort, masakkan ke atau whatever lah, masagekan ke. This time is pekerjaan aku untuk isteri aku. Kalau bagi rumah tu tak ada maid ke apa, household chores banyak,
okey, pekerjaan aku untuk pastikan aku ringankan beban isteri aku. Ini mindset suami lah. Mindset isteri tak tahu macam mana. Mindset isteri, expectation from the husband ialah membantu suami untuk buat kerja rumah macam itulah. Macam membantu meringankan ke, because sama-sama keluar kerja, of course penat kan, stres. Jadi bila balik sama-sama nak share, Support each other support lah each kan. other. So buat sama-sama. It's own arrangement lah. Dia tak ada one size fits all. Betul. Lagipun I mean kadang-kadang ada yang menggunakan istilah ni, dia kata kalau isteri buatkan ni dapat pahala lebih, you buatkan sekarang. Aku pernah dengar Dia main macam kad ni. tu lah Dia main kad dia. kad suami isteri Nak ni. pahala tak pergi buat ni? Macam gitu. Tapi kalau kita cakap macam itu, salah ke tak Ustaz? Salah tak salah. Dia tak sihat lah. Tak sihat. Tak sihat. Healthy lah. Tak healthy. Jangan main-main hukum lah. Benda yang saya pantang is kita suka campak kad agama. Macam as a husband you kena treat I macam gini-gini. Ataupun as a wife saya isteri, patut abang cakap macam gini kat saya. So kalau dah main agama ni dah susah sikit. Sebab kita manusia, let us bergaul sebagai manusia. Yeah. Ustaz pernah dengar lagu ni tak, yang Aisyah romantisnya cinta Mariana tu kan? Dan ada lirik dia baginda main lari-lari. Apa story behind that? Masya Allah. So kita tahu Sayyidatina Aisyah umurnya dengan Rasulullah ni gap dia agak jauh sikit lah. Sebab Rasulullah waktu tu dah dewasa. Sayyidatina Aisyah masih lagi muda. Bahkan perkahwinan Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah pun, Sayyidatina Aisyah masih remaja lah. Ataupun kalau diikut standard sekarang budak. Dan 9 tahun kan. Tapi kalau ikut standard dulu dah matang, dah dewasa, dah remaja. Jadi masih segar lah untuk nak bermain-main. So salah satu aktiviti yang sangat masyhur kita tahu antara Rasulullah dan Sayyidatina Aisyah sewaktu dah jadi suami isteri is mereka pernah lumba lari. Mereka pernah lumba lari. So first kali Sayyidatina Aisyah menang. So boleh cubalah tuan-tuan, perempuan yang sedang mendengar ni, balik rumah daripada MRT pergi blok. Okay, tapi lepaskan traffic light lah. Traffic light kalau ni 100 meter pecut, pum, cuba. Itu sunnah Nabi. Kalau kita niatkan tu sunnah, dapat pahala. Automatic. Jadi 2 kali Nabi pernah challenge. First, Sayyidatina Aisyah menang. Second, Rasulullah menang. Pasal kata Sayyidatina Aisyah, aku dah berisi sikit. Dia dah berisi sikit sebab dah besar kan. Satu lagi dia membawa maksud apa tahu? Maknanya Rasulullah fit lah. Dia walaupun dah tua pun dia masih lagi boleh lari. Betul. Dia kan warrior kan. Satu time tu warrior juga kan. Apa lagi perkara-perkara yang Nabi buat dengan isteri dia yang kita boleh cuba untuk mengikuti dan ikutlah. Untuk memperbaikilah relationship kita dengan isteri, dengan suami. Okay, saya rasa banyak sekali lah contoh-contohnya. Sebab Nabi pun kita tahu dia ada Sayyidatina Khadijah, dia ada Sayyidatina Aisyah, dia ada Saudah, Ummu Salamah. So ada dia salah satu sebabnya adalah untuk memberikan kita variasi, variation bagaimana Rasulullah bergaul dengan wanita yang berbeza umur, latar belakang dan sebagainya. Dan Rasulullah being fair to all lah. Jadi kita nak tengok tentang romantiknya Rasulullah, romantisnya Rasulullah. Romantis ni biasanya beliau baginda akan melakukan bersama Sayyidatina Aisyah, because Sayyidatina Aisyah masih manja-manja, muda kan. Jadi banyak hadis pasal romantik ni berkaitan dengan Sayyidatina Aisyah. So salah satu yang boleh kita lakukan is very easy. Bila kita makan, kalau Rasulullah tu pernah minum air, jadi dia nak minum air, dia akan ambil Sayyidatina Aisyah punya gelas, dia akan tanya, mana you minum? Istilahnya, mana you minum? Tempat mana you minum? I minum kat sini. Okay, I minum kat sini. Sama tempat. Dia macam indirect kiss gitu. Kalau sekarang ada tin can kan, senang satu lubang aja. Tapi selalunya kalau perempuan pakai gencu boleh nampak lah dekat cawan tu. Dengan senangnya. Sekarang orang menyampah lah sebab bekas dia punya misai ada. orang geli. Anak awak minum kat sini, sudah saya minum tempat lain. Tapi this is one of the salah satunya. Ada lagi tak kalau boleh? Easy gesture. Ada lagi banyak sebab satu hari tu Sayyidatina Aisyah bila dia sedang haid dengan uzur, jadi dia pernah
duduk dekat dalam rumah dia, dan kemudian Rasulullah sebelah luar Nabi ni is masjid. Jadi kita tahu orang yang kedatangan haid tak boleh pergi masjid. Jadi Sayyidatina Aisyah dia just duduk kat rumah dia, tapi sebelah tepi lah, ujung-ujung betul-betul nak masuk masjid. Saya Rasulullah kat sebelah dia tengah iktikaf dan baca Quran, dan Rasulullah bila baca Quran tu Rasulullah baring dia punya Kepala kat dinding. kepala bukan dinding. Di pangkuan Aisyah. Nak kat dinding romantik apa? So maknanya dia baring dekat. Jadi kita tak boleh bayangkan macam mana lah. Tapi yang penting Rasulullah baringkan dia punya kepala. Rasulullah punya kepala dekat peha Sayyidatina Aisyah. Dan dia baca Quran dan Sayyidatina Aisyah sikatkan rambut dia. Macam tu lah. Urutkan. So, dengan perkara gitu pun senang lah untuk menunjukkan kasih sayang kepada kita punya isteri dengan suami. Kalau dalam sekarang ni kalau awak nak baca Quran pun boleh juga. Tapi kalau kita nak tengok TV ke apa, kalau kita baring kat isteri kita punya peha Dia tak payah buat exactly apa yang Nabi buat, tapi that act itself kita boleh buat apa yang macam dia buat lah. Jadi tak baca Quran macam tu, you cakap tengah tengok Netflix, salah satu baring kat pangkuan dia. These are the kind of actions that our own Prophet has been doing for his wife, towards his wife. So, tak semestinya lari, tak semestinya lari. Cycling sama-sama, maknanya activity sama-sama, outdoor sports, cooking sama-sama kan. Do whatever yang membolehkan menambah kemesraan lah. Kalau I lari, I tak boleh. Dia tak boleh lari. Kaki dia sakit sikit. Swimming boleh. Saya rasa Yan dengan Farah masak sama-sama bagus lah. Masalahnya kita kalau masak, pasal I suka masak kan. So I masak, nanti dia kat tepi dia tolong potong, dia tolong kerjasama. So in that itself, I think kadang-kadang kita walaupun dalam dapur tu panas ke apa, nanti you tolong buat ni, nanti kita macam we cook this meal together macam gitu tau. So in that essence we do something dengan kita punya partner. Kadang-kadang kita akan fikir habis kawan-kawan kita macam mana ini semua. I mean ada masanya lah untuk spend time dengan kawan-kawan, tapi tapi in the meantime kita sebagai seorang suami atau seorang isteri, kita kalau boleh kita nak selalu berdating. Selalu untuk berromantis dengan each other, pasal kita dah kahwin ni. Janganlah kita lalai dalam kita punya apa nama dia, effort. Lagi. Cakap lagi. So janganlah kita, pasal kita Masya-Allah. kita ni pasal dah kahwin ni kan. Selalunya apa yang selalu mendatangkan kelonggaran dalam kita punya relationship with husband and wife, because dorang tak spend time with each other. Dorang tak bermesra lagi. Kan dah kahwin terus, okay, you buat kerja you, apa kerja I, kita tidur sama-sama. Dah ada anak, okay, dah kita jaga anak sama-sama. Tapi yang pentingnya is kita punya relationship with husband and wife. Kalau kita punya Nabi boleh berlayu lumba dengan Sayyidatina Aisyah untuk just to, walaupun dia dah berumur, betul, dia mesti boleh gitu pasal dia nak bermesra dengan isterinya. Betul. Apa salah kita satu hari sekali lah, jom siapa sampai lip dulu, cik. Kan fun. Macam it's very dekat je kan. Start small lah. Macam ni, siapa beli on TV dulu. Okay. Sebab I, personally lah, I feel like in a marriage ni takkan 24 jam nak serius je kan. You need somebody you can laugh with, you can do things with and experience new things together. So macam benda-benda kecil-kecil macam gini pun pada wanita lah, macam benda tu macam sweet sangat. So kalau suami-suami di luar sana boleh buat benda-benda yang kecil-kecil macam gini je, I think your isteri will be very happy lah. Tapi okay, kita dah pasal kita dapat banyak komen kat ni semua asyik untuk perempuan je, lelaki tak ada. So kita nak cuba sikit tanya Ustaz sikit. Daripada pandangan seorang kadi dan juga sebagai seorang suami. Apakah yang kita boleh apa nak cakap, apakah wanita yang boleh buat untuk kita merasa dikasih sayang? Saya rasa secara umumnya kita boleh ikut yang tu lah, yang 5 love language lah. Mana kalau kita punya orang suka dimanja-manja, dibelai-belai, dipegang-pegang, so buat that untuk suami lah. Suami pening kepala, stres kan, nak fikir masalah-masalah kat kerja lagi, kena marah. Yes, they appreciate tu. Suami ni sebenarnya dia nampak je luar muscle. Tapi dalam hatinya tu memang ada taman. Betul. Perlu taman dibelai-belai. Taman air banyak bunga.
Taman mana? Taman Botanic Jurong. Garden? Taman Jurong. Mungkin Garden by the Bay kot. Oi, besar tu. Masya-Allah. Pasal Masya-Allah. macam tak kata juga, tak semestinya kita ni semua garang-garang ke apa. Tapi bila dibelai oleh sang isteri tu kan, rasa dia punya beza tau. Macam sayang lah. Saya rasa lelaki appreciate dan dia nak kelembutan juga. Dia nak kelembutan betul. daripada isteri lah. Kelembutan, cakap baik-baik, jangan marah-marah. So benda tu semua nanti dia akan kasih 100%. Perlukan kelembutan, perlukan respect. Sebab mereka, yelah, I think manusia ego, dia ada ego. Dan lagi bila status suami kan, dia tak nak kesuamian yang level tu jatuh. Kesuamian Dia tak nak isteri dia pijak dia, memalukan kan. So respect that position lah. And of course respect needs to be earned kan. Betul. Suami pun nak kena give lah. I think kalau kedua-dua suami dengan isteri pandai jaga hati, pandai macam buat benda-benda macam yang boleh membahagiakan antara satu sama lain, I think insya-Allah okay. And tak berkira, and always support each other, I think insya-Allah okay. Pasal nak cakap lain orang lain dia punya dynamics, lain orang lain dia punya keperluan. So antara suami dan isteri tu kita kena tahu apa yang suami you perlukan untuk merasa cinta daripada seorang isteri tu. Kan, so kalau let's say diorang suka kasar, I suka kalau you berbual kasar-kasar dengan I. Mungkin itu dia punya love language lah kan. Tapi jangan sampai tahap kurang ajar lah kan. Kalau memang Mak Rip dengan Mina Rip kahwin, memang itu kat dalam rumah dia diorang berbual macam tu. Tapi dia kasih sayang diorang gitu kan. Macam tak reti lah, lembut-lembut kan. Kasar je lah. Memang ada Ada pasangan yang macam gitu. And kita pun tengok kalau diorang happy, bahagia dengan each other, kita siapa kita nak suruh jangan berbual dengan isteri macam gitu. Memang diorang macam gitu. Contoh Abang Suji dengan Kak Aslina kan. Aku kau kan. Nampak dari jauh nampak kasar, tapi that's how diorang berbual lah daripada tempat kerja kan. Yes, and diorang punya love language becomes their love language. Dalam perkahwinan ni kan Ustaz, kan ada banyak perselisihan faham kan. So apakah yang kita boleh belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isterinya? Cara Nabi pujuk ke dan mengatasi problem masalah dalam perkahwinan. Mungkin ada satu situasi di mana bertegang urat sedikit lah antara Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah. Jadi kita cerita yang tadi romantik kan. Takkan itu tak realiti sangat. Realiti ni memang pernah berselisih faham lah antara suami isteri. Menyebabkan mereka berdua tak dapat nak settle. Selalu kita cakap komunikasi, bincang. Ada kala Rasulullah pun tak dapat nak bawa bincang dengan Sayyidatina Aisyah. Maka mereka perlukan orang tengah. Mereka perlu orang tengah untuk nak selesaikan masalah mereka. So mereka discuss. Rasulullah kata, baik, kamu nak bawa siapa untuk kita boleh jadikan dia orang tengah? Maka Sayyidatina Aisyah kata, saya nak Abu Bakar. Saya nak bapa saya. Kalau kita mana fair. Dia punya bapa boleh lah. Betul. Tapi oleh kerana Nabi kenal figura Sayyidina Abu Bakar ni, dia merupakan seorang sahabat Nabi yang rapat. Sebelum kahwin lagi pun Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, dan dia percayalah dia seorang yang as-siddiq, yang jujur, yang membenarkan Nabi selalu. Okey, aku terimalah. Okey, saya terima. Panggil dia kemari untuk kita settlekan. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar datang, maka Sayyidina Abu Bakar kata, apa cerita ni kan? Apa cerita anak menantu aku je anak aku dengan menantu Rasulullah lagi. Macam mana boleh gaduh ni? Maka Rasulullah kata, okey, saya berikan peluang. Kamu wahai Aisyah, kau cakap dululah. Cerita ni saya terlupa sedikit lah. Padahal selalu kita dah cerita pasal dah lama kan tak ceritakan. So saya tak pasti kenapa Sayyidina Abu Bakar boleh jadi marah. Dia ada something trigger Sayyidina Aisyah menyebabkan dia marah. Menyebabkan Abu Bakar marah. Dia marah anak dia tau. So tak kala Sayyidina Abu Bakar punya tangan ni nak sepak Aisyah. Kata, kau betul-betul oh, pasal apa tau? Pasal Aisyah kata, kau cakap lah, kau kan Nabi. Itu macam kasar. Awak cakap lah, awak kan Nabi. Tak kala dia dengar dia cara Aisyah tinggikan suara, dia nak sepak Aisyah sembunyi kat belakang Nabi. Pandai pula gaduh sembunyi belakang suami. Tak jadilah. Sayyidina Abu Bakar kata, kau jangan biadab terhadap sahabat aku, terhadap Rasulullah.
Jadi Rasulullah kata, sabar. Kita panggil awak bukan pasal ni lah. Bukan pasal nak backing saya, tapi kita nak settlekan problem. Cerita dia tak berapa detail. Sebab kita tak tahu apa masalah yang mereka hadapi. Cuma hadis tu last kali mereka dah settle, dan keesokan ataupun tulat harinya Sayyidina Abu Bakar nak datang lagi. Dia nak jenguk lah. Nak jenguk, Assalamualaikum. Bila mereka buka pintu, mereka welcome Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dapati Rasulullah dengan Aisyah dah okey. Diorang dah settle problem mereka. Ini yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar marah juga. Baru juga. Bila gaduh panggil aku. Bila dah happy tak panggil. Macam tu. Mana follow upnya? Follow up-nya. Lain kali panggil aku. Bila gaduh panggil aku. Bila happy tak panggil aku. Macam itulah istilahnya. So kita dapat pelajari, kalau perlu bantuan orang luar, silakan cari kaunselor, cari ustazah untuk selesaikan. Because at times memang tak boleh bincang. Suami isteri dah tak boleh nak duduk sama-sama. Ya, perlukan Professional sikit lah. perspektif yang different lah. different. Kalau let's say ada pergaduhan yang tak sebesar macam itu antara you dengan your isteri, macam mana, apa yang terbaik untuk kita seorang suami, how do we approach any issue, jadi kita tak meliritkan pergaduhan ini dari segi daripada seorang Islam ni, seorang yang Muslim ni. Okay, pada saya first kali is mentality. Nak kena tahu sebagai suami lah kita sebagai seorang lelaki, kita kena tahu wanita ni special lah, diciptakan Allah, lain lah daripada suami. Dan adalah menjadi amanah kita menjaga wanita dan juga isteri secara khusus. Secara umumnya wanita, sebab sebelum Nabi wafat tu, di antara pesanan terakhir is jaga wanita. Astausu bin nisa'i khairah, di dalam khutbah terakhir, aku berpesan dan wasiat kepada kamu agar jaga wanita baik-baik. Jadi adalah menjadi amanah kepada suami untuk memelihara isterinya. Maknanya bukan saja luaran, makan minum dia, pakaian dia, tapi jaga hati dia, mental, emosi, semua tu sebenarnya nafkah. Jadi sebagai seorang suami, dan itu mentaliti yang pertama, bahawa kita bukan bernikah dengan seorang malaikat. Ini bukan angel from the sky, kan? Baik, diam. Sebab kadang-kadang kita ada this perception wanita soleha tu ialah yang pakai tudung labu, diam, tengok tunduk, tengok bawah, bidadari syurga kan. Yang tak banyak cakap, ya bang, itu je. Itu hamba. Itu bukan isteri. Itu hamba. Okay. So number one, kena tahu naluri dan nature of wanita memang lebih suka cakap-cakap lah. Suka next, suka menjawab. Ini biasa, benda ni biasa, dan dia berlaku dekat sahabat-sahabat Nabi. Jadi itu yang pertama. Kenapa kita marah? Dia argue balik. Kita rasa apa? Kita punya suami tercabar, kesuamian tercabar. Betul. Ataupun kita rasa kita nak dominate the whole discussion. Kita je buat keputusan ke dalam rumah. Isteri tak ada hak, tak ada suara sebab kita keluarkan nafkah. So that is number one, nak kena tahu. Number two is bagaimana cara approach. That's the skill jugalah. Approach, macam mana nak approach kita punya wife yang tengah marah, bila, masa sesuai, macam mana nak pujuk. Saya rasa lain orang lain, lain wanita lain, lain isteri lain lah. Tak boleh nak sama kan. Isteri saya lain, saya tahu isteri saya. Isteri awak saya tak tahu. Betul. Cara kamu. So back to number one, ni nak kembali kepada hadis-hadis dan nature of sahabat-sahabat Nabi. Okay. Dulu kaum Ansar ni ialah orang-orang yang tinggal kat Madinah lah. Kaum Muhajirin is orang-orang yang duduk kat Mekah. So mereka berhijrah ke Mekah, Madinah. Okay, yang penting senang kata orang Mekah, orang Madinah. So wanita-wanita Mekah dengan wanita-wanita Madinah ni lain, berbeza. Sayyidina Umar Khattab kata, aku pelik lah bila dia dah pergi ke Madinah, dia tengok ada perbezaan dua-dua wanita ni culturally different. Sebab dulu waktu aku kat Mekah, kita dapat menundukkan wanita-wanita di Mekah. Isteri-isteri ni dengar cakap suami. Mereka submissive. Tapi bila kita dah hijrah pergi ke Madinah, mereka nak argue dengan kita. Macam nak sama-sama dominate kita. So pada satu hari tu, aku pernah lah marah isteri aku. Maknanya isteri dia orang Madinah. Isteri aku jawab balik. Jawab balik. Jadi saya Omar macam heran. Sebab dia pernah nikah juga dengan orang Mekah dulu. Jadi dia heran, apa pasal isteri ni banyak cakap kat aku. Aku heran, apa pasal kau nak menjawab kat aku. Lepas tu isteri dia jawab balik, ini perkara biasa. Kau tengok saja, isteri-isteri Nabi pun banyak argue dan menjawab kepada Nabi. Sehingga kan Nabi pernah merajuk tak berbual dengan mereka semalaman.
Dalam riwayat satu, Nabi pernah tak berbual dengan isteri 30 hari. Sebulan tu. Kira silent treatment tu. It's real. Silent treatment even back then. Yes. Nabi gunakan that approach. Tapi Nabi gunakan tu because dia efektif untuk isteri tu. Untuk isteri you, jangan you buat. Jangan nak pakai istilah ni. Cakap kalau dia boleh, kenapa kita tak boleh? Gitu. Nak kena tengok isteri you macam mana. Mungkin isteri you suka you silent treatment dia. Jadi dia boleh pergi mana-mana. You yang risau nanti. Betul? Jadi so back to soalan tadi cerita tadi. Jadi isteri Sayyidina Umar kata, isteri Nabi pun banyak argue balik tau kat Nabi. Sayyidina Umar macam terkejut. Betul ke? Sebab salah satu isteri Nabi adalah anak Sayyidina Umar sendiri. Nama dia Hafsah. Betul ke? So dengan pantas dia siap, dia pergi rumah Hafsah. Dia nak pastikan, kau pun are you one of the isteri yang suka argue? Janganlah macam tu, kira dah mengamuk Janganlah argue-argue dengan Nabi. Itu kan Nabi, ialah suami tapi itu kan Nabi. Jangan buat Allah marah, nanti kena wahyu semua, kau tak takut kena azab ke? Jadi Sayyidina Umar punya anak Hafsah kata, isteri lain pun buat. Ini benda biasa. The same answer lah kira-kira. The top president kita punya leader pun macam tu kena, apalagi kita yang mangkuk ni. Ustaz tak ustaz. Isteri ustaz juga boleh ajar dia. Masya-Allah. So kena ingat lain isteri lain caranya. Lain. So, tapi at the same time jangan kita nak dengar, nak pakai cerita-cerita ni pakai keseluruhan. Jangan ambil untuk suit your own agenda. Yes. Isteri-isteri di luar sana jangan kalau boleh, kalau tak ada apa-apa, janganlah cari pasal with your husband. You know, kalau perlu baru, you know, kalau ada perbalahan ke apa, you can reconcile. Yes. So kalau nak tahu lebih lanjut tentang zaman-zaman Nabi kita pada 1400 tahun yang lalu, bolehlah pergi ke Singapore Muslim Fest yang akan berlangsung pada 1st hingga 3rd March. Dekat Expo Hall 6. Yes, ada VR, ada animation movie, ada artifact. Ustaz pernah pergi Ustaz Muslim Fest? Artifact Muslim Fest pernah, yang artifact tu. Beratur panjang tu. So kita akan beratur untuk tengoklah artifact. Tapi this year juga Ustaz ada anak juga kan? Umur anak PSLE, Primary 5, Primary 3 dengan K1. Okay lah. So sebab this year Jamia ada buat satu animation tau. This animated short movies ni dia ceritakan the scientific miracles that is told in the Quran. So diorang buat ni tapi dalam kartun. So animation. Untuk anak-anak, khas untuk budak-budak. Khas untuk anak-anak. Register nak masuk tu. Kita kena register, kena book lah dia punya movie time slot dia. Because the screenings, dia punya slots, every slot tu ada limited seats. So 120 seats. So you have to book lah, kalau tak dapat. So kalau you nak book, InsyaAllah I will put QR code somewhere here. You can scan and then you can book straight away. At the same time also jangan lupa lah untuk bring your family members juga, untuk kita sama-sama mengenali tentang mengenali lebih lanjut tentang kita punya own religion, our own Nabi as well. Kan pasal this is the best time for us as Muslims to learn more. You can also bring your friends and family, you can also bring your friends who are non-Muslims for them to explore more about our religion as well. Because this year there's a lot of first lah. Ada VR tu semua, and kita dibilang VR tu first time dekat Singapore kan. Malaysia dah banyak juga kan. Sampai orang banjir-banjir sampai orang nangis-nangis tengok macam mana kehidupan Nabi dulu kan. And then also the VR metaverse ni, dia ada dekat dalam the sacred confines of the Kaabah. So macam is a one in a lifetime experience lah. Tak payah nak pergi sana. InsyaAllah akan dijemput. Tapi that's your experience lah. It's a really good experience. So it's a lot of stuff there. So ingat fun. 1st to 3rd March from 1st to 3rd March Singapore Expo Hall 6. Yes, kita akan jumpa korang di sana ya. So this podcast is brought to you by Jamia Singapore. Don't forget to follow them on Jamia SG on Instagram untuk mendapatkan lebih information, dan juga kalau tak jumpa QR code di sini, boleh book di sana insya-Allah untuk yang movie lah. So jangan lupa guys, follow dorang dan juga follow kita punya Ustaz. Ustaz boleh cakap Instagram handle dengan TikTok sama? Boleh.
Nama Instagram saya, follow lah saya. Instagram saya Maaz Salim. Maaz Salim. MAZSALLIM. TikTok apa? Tik_Tok Kadi. Tik_Tok Kadi. Tik_Tok Kadi. Kalau tak boleh cari The Content Kadi. Yes, Kan pun betul. ada juga. Okay. Alright. So with that, terima kasih Ustaz untuk sudi hadir. Terima kasih pada sudi to share menjemput lah. saya. Okay. Alhamdulillah. So A lot of stories. Alhamdulillah. InsyaAllah all of them will be Interesting. beneficial for all of you lah. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. So with that, Then let's wrap it up. let's wrap it up. Well, we have come to the end of another episode of Outside In. Yes, if you like what you've heard, please subscribe to our YouTube, rate our Spotify, and follow us on all our socials, TikTok and Instagram. Yes. Till next time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.